Salam sejahtera, kami dari kumpulan 2 dan terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu Audryn Jude, Siti Norasma, Jacqueline, Harena dan LV Devi Rajoy. Pengenalan. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti jenis-jenis tingkah laku pelajar di sekolah yang boleh mempengaruhi prestasi akademik mereka. Dalam konteks ini, guru bukan sahaja menyimbalkan ilmu kepada para pelajar, tetapi sebagai individu yang memantau masalah disiplin yang dilakukan agar dapat mengurangkan rekod masalah disiplin di sekolah. Kajian ini akan menilai bagaimana sikap dan tingkah laku pelajar di sekolah rendah dapat dikaitkan dengan masalah disiplin. Oleh hal yang demikian, dalam kajian ini juga dapat mengetahui bagaimana peranan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah. Terdapat 2 objektif kajian, iaitu pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar di sekolah. Kedua, menjelaskan cara pengurusan pihak sekolah dalam mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah. Kami telah menggunakan metodologi kajian bertemu bual. Temu bual ini dijalankan secara bersemuka bersama seorang responden sahaja. Temu bual dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar di sekolah. Temu bual dijalankan secara bersemuka bersama Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (PKHN) di Sekolah Datuk Nan Kayan Perak iaitu Encik Muhammad Hafizan bin Hashim. Baiklah, saya akan meneruskan dengan hasil dapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Yang pertama, dari segi latar belakang ahli keluarga. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Dan yang ketiga, pengaruh media sosial. Latar belakang keluarga. Dari segi yang positif, iaitu keluarga yang peramah, mempunyai kasih sayang dan memberikan teladan yang baik. Manakala dari segi negatifnya pula, iaitu keluarga yang sering bertengkar, bercerai dan sibuk bekerja. Pelajar yang datang daripada keluarga bermasalah seperti penceraian ibu bapa, pertengkaran dalam rumah tangga atau keluarga yang kurang berkemampuan dari segi kewangan sering menunjukkan tingkah laku yang kurang baik di sekolah. Hal ini berlaku kerana pelajar membawa tekanan dan kurang kasih sayang dari rumah ke sekolah. Dalam setengah kes, guru tidak dapat mengetahui latar belakang pelajar, mungkin secara tidak sedar akan menambahkan tekanan kepada murid tersebut melalui teguran atau hukuman yang tidak mengambil kira keadaan sebenar yang mereka hadapi. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Hal ini adalah disebabkan terlalu rapat dengan rakan, meniru segala percakapan dan perbuatan. Dari segi positifnya, iaitu baik dari segi disiplin, etika dan nilai murni. Seterusnya, sumber sokongan identiti. Dari segi negatifnya pula, melawan cakap guru, bercakap kasar dan ponting kelas. Biasanya, pelajar cenderung untuk berada dalam kelompok yang sama setiap hari. Oleh kerana itu, tingkah laku pelajar amat bergantung kepada kumpulan rakan yang mereka ikuti. Jika rakan dalam kumpulan tersebut menunjukkan tingkah laku positif seperti rajin belajar dan menghormati guru, pelajar lain akan terdorong untuk meniru tingkah laku yang sama. Namun, jika rakan mereka bergemar melawan guru, ponteng kelas atau bermain semasa waktu pembelajaran, pelajar akan mudah terikut-ikut kerana mahu menyesuaikan diri dengan kumpulan tersebut. Selain itu, pengaruh media sosial. Pengaruh ini wujud sejak COVID lagi dan PDP berjalan secara atas talian. Kemudian, pelajar mempunyai gadget masing-masing dan didedahkan kepada penggunaan media sosial pada usia yang awal. Dari segi positifnya, media sosial merupakan sumber maklumat dan medium untuk meningkatkan pengetahuan. Manakala dari segi negatifnya pula, pelajar terdedah dengan hiburan budaya luar dan prestasi akademik merosot. Walaupun media sosial memberikan peluang untuk pelajar mengakses maklumat dan meningkatkan kreativiti, namun kandungan negatif seperti penggunaan bahasa kasar, gaya hidup melampau dan budaya barat yang tidak sesuai juga mudah diakses oleh pelajar. Pendedahan yang tidak terkawal ini memberi kesan kepada cara pelajar berfikir dan bertindak.
Baiklah, kita akan beralih kepada hasil dapatan yang kedua, iaitu cara-cara pengurusan sekolah dalam mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah. Pertama sekali, merapatkan hubungan harmoni dengan ibu bapa. Kedua, program sahsiah dan nilai murni. Yang ketiga pula, menawarkan sesi kaunseling dan pemulihan. Cara pengurusan yang pertama ialah pihak sekolah haruslah merapatkan hubungan yang harmoni dengan ibu bapa, di mana pihak sekolah sentiasalah berhubung dan berkongsi maklumat dengan ibu bapa tentang keadaan pelajar ataupun sebagainya. Seterusnya, bekerjasama memantau tingkah laku pelajar yang menyeluruh dan melalui PIBG, ibu bapa haruslah diberi taklimat tentang kepentingan mendidik anak di rumah. Cara pengurusan yang kedua pula ialah program sahsiah dan nilai murni, di mana pihak sekolah haruslah mengurus dan merekod sahsiah serta disiplin pelajar, merekod kes salah laku agar boleh dinilai oleh pihak sekolah, mengadakan program nilam, mengamalkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan syukur agar pelajar cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Akhir sekali, bagi mengelakkan masalah disiplin semakin berleluasa, pihak sekolah menawarkan sesi kaunseling dan pemulihan. Sekiranya terdapat salah laku yang dilakukan oleh para pelajar, guru haruslah mengelakkan denda kerana tidak mahu meninggalkan trauma kepada pelajar. Guru kaunseling juga boleh mengajar pelajar untuk menguruskan emosi, membina kemahiran sosial yang positif. Pihak kaunseling juga boleh mencari jalan penyelesaian kepada pelajar tentang masalah yang dilakukan. Akhir sekali, pelajar tersebut haruslah berubah secara ikhlas melalui proses refleksi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang implikasi dapatan terhadap amalan pengurusan pendidikan. Implikasi yang pertama, penyelesaian masalah disiplin perlu disesuaikan dengan jenis tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar. Ini penting supaya tindakan yang diambil adalah berkesan dan adil. Kedua, pihak sekolah seharusnya terus membina hubungan yang sehat dan sejahtera dengan penjaga pelajar. Ini akan memudahkan kerjasama dua hala dalam mendidik anak-anak. Ketiga dan terakhir, guru perlu dilengkapi dengan kemahiran profesional seperti pendekatan psikologi dan konseling asas untuk menangani isu pelajar dengan lebih efektif. Seterusnya, saya akan kongsikan beberapa refleksi daripada kerja lapangan ini. Refleksi yang pertama, kami mendapati bahawa guru bukan sahaja berperanan mengajar akademik, tetapi juga memastikan pelajar dibentuk menjadi individu yang berintegriti dan berakhlak mulia. Refleksi yang kedua, kami juga sedar bahawa jika masalah tingkah laku tidak ditangani awal, ia boleh menjejaskan pembelajaran pelajar. Namun, pihak sekolah mampu mengatasi cabaran ini dengan pendekatan yang bijak agar pelajar tidak terus tercicir. Baiklah, saya teruskan dengan pembentangan yang seterusnya mengenai refleksi yang ketiga, iaitu dalam kerja lapangan ini juga telah memperkukuh kefahaman dan pengetahuan kami tentang bagaimana seorang guru dan juga pihak sekolah mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Justru dalam kajian ini yang memberi gambaran kelak apabila telah bergelar sebagai seorang guru bahawa masalah disiplin pelajar akan sentiasa berlaku dan setiap pihak sekolah dan juga guru mempunyai penyelesaiannya yang sendiri, contohnya melalui didikan yang tegas. Masuk kepada refleksi yang keempat, pengalaman ini bukan sahaja memperkaya pengetahuan akademik, malahan menjadikannya sebagai satu dorongan untuk menanam lagi sikap bertanggungjawab sebagai seorang pendidik yang dapat melahirkan pelajar yang berkualiti. Kami telah bersedia untuk menempuh pelbagai cabaran dalam dunia pendidikan setelah mendapat pengalaman yang berharga ini, iaitu pengalaman ketika menjalankan kerja lapangan di sekolah. Masuk kepada kesimpulan,
Kajian ini berjaya mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pelajar di sekolah yang terpilih, iaitu Sekolah Kebangsaan Datuk Nan Kaya di Perak. Dalam kajian ini juga kami akan mencadangkan supaya lebih luas lagi bilangan respondan dengan melibatkan lebih ramai guru dan meluaskan lagi skop populasi dengan memasukkan murid daripada pelbagai jantina, peringkat umur termasuk prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Kerja lapangan ini memberi kefahaman dan memperluaskan lagi pengetahuan tentang cara pengurusan pihak sekolah dalam mengatasi masalah disiplin yang dilakukan oleh setiap pelajar. Oleh hal yang demikian, dalam kajian ini kami telah mendapati bahawa masalah disiplin akan membimbangkan sekiranya tidak diatasi lebih awal. Justeru semua pihak memainkan peranan yang penting dan tindakan tegas perlu diambil terhadap murid-murid yang telah melakukan kesalahan disiplin seperti masalah kehadiran yang serius, ponteng sekolah dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.